Nah, baik. Jadi kita nak nasihatkan orang pun kena ada unsur-unsur membawa orang takut, ada unsur-unsur membawa orang harap. Tak boleh takut saja. Kalau ceramah sampai berdiri bulu rumah kita, jangan. Allah Ta'ala Maha Rahmat. Jangan kau takut-takutkan orang sangat. Begitu. Tapi kalau kawan kita ahli maksiat, takutkan dia lebih. Kau jaga-jaga, kau tak takut ke kubur. Kalau kau berani kena bakar, muatlah terus. Berderau tak dia? Berderau dia. Baik. Tapi kalau kawan kita dah nak meninggal dunia, dah tak layu dah mata dia, janganlah takutkan dia. Jogetlah, joget. Joget. Pergi. Jangan takutkan dia. Kau tak seram. Kau tak ingat masa muda kau macam-macam. Tak lagi kau jumpa tau. Siaplah kau. Janganlah kesian orang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita berjumpa pada pagi ini. Semoga Allah Taala merahmati kita, ampunkan dosa kita, meridai kita. Semogalah kita dapat menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah. Semogalah Allah Ta'ala karuniakan kita akan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur kepada Yang Maha Tinggi, selamat kita berjumpa lagi. Usaha dan doa petang dan pagi, wabak dah reda semakin pergi. Tanda bersyukur kepada Tuhan, marilah himpun tuan dan puan. Hadirlah kuliah, janganlah segan. SOP dijaga, tawakal kuatkan. Beberapa bulan telah berganti, kita PKP salat sendiri. Sepinya jiwa tiada terperi, duduk di rumah doa tak henti. Allah yang agung, ampunya takdir, semesta alam Dia yang tadbir. Terkadang manis, terkadang getir. Sungguh ku rela, wahai Muqaddir. Kita dilanda wabak dan balwa, aduhai insan, tingkatkan takwa. Tetapkan iman, bertenang jiwa. Segala kudrah darinya jua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kita menghadapi wabak ini, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita kena jaga beberapa perkara. Pertama sekali, kena ikut SOP, jaga PKP. Tu tak boleh tidak, itu usaha kita. Kita tak boleh daring-daring, aku tak peduli, siapa berani tangkap aku. Ini bukan pasal tangkap, bukan pasal kena saman, pasal nyawa kita, pasal keselamatan kita dan ahli keluarga kita. Usaha dan ikhtiar adalah bahagian kita. Usaha dan ikhtiar adalah bahagian kita.
Sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, unta aku nak tambat atau aku nak tawakal?" Nabi kata, "Tambat unta engkau dan tawakal." Tambat unta engkau dahulu. Bermakna apa? Buat ikhtiar dulu, buat usaha dulu, ya. Alhamdulillah, pihak berwajib kita syukur, alhamdulillah bertanggungjawab, ya. Kita dibuat peraturan, hari-hari diberi update, semua tenang sikit jiwa kita kan, dapat berjaga semua. Kemudian yang kedua apa kita kena buat lepas dah patuh PKP, SOP, apa kita kena buat? Taubat. Di samping kita sembahyang sunat hajat dan mohon kena taubat, tidak bala turun, confirm, garanti kerana dosa kita yang banyak. Setiap dari kita. Suka saya kalau-kalaulah di kempen dari atas sampai bawah semuanya laksanakan taubat. Daripada segala macam dosa kita, dosa-dosa peribadi kita yang orang tak tahu, hanya Allah Ta'ala saja mengetahui. Minta ampun setiap dari kita. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Lihat, tengok ya, kita tengok Allah tak izin kita datang masjidnya. Allah tak izin kita tawaf Kaabahnya. Kita pandang dari sudut itulah, kita jangan sebut apa lain ya. Kita sebut malu tak kita, takut tak kita. Allah, kita mohon taubat daripada segala dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mesti kena sabar, reda. Sabar, reda dan syukur. Sabar menjalani peraturan ini. Sabar kalau duit kita kurang sikit, income kita, meniaga kita terjejas umpamanya ya. Sabar kat rumah buat ibadat yang telah kita buat, kita buat. Kalau setiap seminggu hari sekian aku belajar kitab di masjid, sekarang tak ada. Buka kitab sendiri, ulang kaji sendiri. Self disiplin sendiri, sabar dan reda. Di samping asyik kita berdoa, ya Allah, hapuskan ini kuman. Janganlah. Cuba kita sebagai hamba akur dengan peraturan Allah. Ya Allah, Engkau Maha Raja, ya Allah. Ya Allah, semua hamba-Mu, semua di bawah pentadbiran-Mu. Ya Allah, Kau bebas, Kau nak buat apa buat, ya Allah. Satu hari Kau nak buat kes baru sampai 15,000 pun Kau bebas, ya Allah. Satu hari Kau nak matikan 3,5 juta pun Kau bebas, ya Allah. Namun kami mohon kelembutan-Mu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kerahmatan-Mu, ya Allah, yang maha luas, ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon, ya Allah, janganlah sampai kami terhalang lagi daripada mendatangi masjid-Mu, rumah-rumah-Mu, ya Allah. Janganlah sampai kami tak dapat belajar agama, mendekatkan diri padamu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kena jaga adab juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan nasib kita nak atur Allah, ya Allah padamkanlah, ya Allah hilangkanlah. Dia nak buat apa dia punya suka. Ini kerajaan dia, ya. Semuanya. Dan Nabi dah kabarkan pun akhir zaman wabak akan datang, banyak macam-macam wabak. Nabi dah khabarkan akhir zaman orang akan mati berjemaah. Mati berjemaah lah ni. Sekali mati berapa banyak sekali. Sekali gempa mati berapa banyak. Sekali tsunami mati berapa banyak. Ini dah sampai dah. Dan ini wabak come to stay, not to go away. Nampaknya kita kena try to live with this wabak. Not only doa supaya to go away this wabak. Jadi sementara dia ada, kita macam mana nak apa, kita hidup jaga apa sebagaimana ketidakarakan the new normal. Jadi kita kena jaga, ya. Kita kena jaga semua, kita kena jaga, ya. Jadi apa, kita kena jaga semuanya tu. Kita kena reda dan sabar dan syukur. Macam mana kita dalam PKP pun masih dalam cuaca baik, tak ada panas pula, alhamdulillah. Masih dalam PKP sekalipun masih boleh makan gemuk-gemuk lagi, macam cari resepi lagi try, ya. Allah, semuanya, ya. Semua itu masih setengah tempat susah tahu dalam PKP, tak ada itu, tak ada ini, berontak orang dia lagi semua. Syukur juga. Dan itu yang ketiga. Dan yang keempat, kena apa tuan-tuan sekalian? Yang keempat kena, yang pertama tadi kita bilang apa? Patuh. Yang kedua kena apa? Taubat. Yang ketiga sabar. Yang keempat, tak boleh tidak kita kena apa saya bilang kemarin? Yang keempat kena tawakal juga pada Allah Ta'ala. Tawakal. Nak keluar tak boleh tidak. Perlu pergi pasar raya tak? Perlu. Tawakal, ya Allah Kau lindungi aku. Dan kena jaga akidah. Yang melihara kita Allah. Bukan mask kita, bukan sanitizer kita. Itu kena buat. Bukan tak boleh kena buat. Memang kena buat. Tetapi akidah. Jangan, aku dah pakai ini dua, selamat dah aku. Bukan, Allah Kau yang selamatkan aku, ya Allah. Tawakal. Pergi nak pergi pasaran, hari apa perlu tak? Perlu. Pergi. Tawakal, minta lindung Allah Ta'ala. Perlu hadir kuliah, perlu tak? Perlu. Tawakal Allah. Dan apabila PKP dah jadi PKPP, apa doa kita dah dikabul oleh Allah, penyakit tu dah makin reda apa semua, kena tambah lagi satu, syukur lagi. Syukur lagi dan tawakal lagi dalam bentuk lain pula. Syukur apa? Saya pula suka kalau dah dikasih oleh pihak kerajaan, dah kasih kelonggaran, kasih apa, ikut, ambil, sambut dengan baik.
Jangan kau penakut sangat duduk kat rumah. Kena syukur. Kau minta, Allah dah beri. Kau usaha, Allah dah kabulkan. Tapi Allah dah beri nikmat, zahirkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Allah dah beri nikmat, zahirkan. Habis Allah dah berikan wabak ni reda, amalan kau masih nak tunda. Itu namanya mengada-ngada. Duduk kat rumah tak ada apa benda. Tak boleh. Amal dah kena lipat ganda, ya. Jadi tak boleh kena zahirkan nikmat Allah Taala. Syukur. Dan kita hadir ni bukan pasal kita daring tau, pasal kita syukur. Aku syukur ya Allah kau dah kabulkan usaha pihak pemerintah. Alhamdulillah kau dah kabulkan doa orang-orang salih, orang-orang alim banyak, doa orang-orang ramai semua. Jadi tanda syukur. Tapi jaga-jaga SOP. Tapi jaga, tapi syukur. Dan tawakal. Kau juga menyelamatkan kami ya Allah, kau juga lindungi kami ya Allah. Tak boleh takut sangat. Dan minta maaf. Saya pula tak suka orang kalau lebih suruh dari kuah. Kalau pihak kerajaan nak bilang masjid boleh, 1/3 masjid. Jangan AJK pula setengahnya mengada-ngada. Kita kasih 1/6 lah. Tak boleh. Kalau lah pihak kerajaan bilang 1 Julai sudah boleh, umpamanya lah, kan macam-macam peraturan, umpamanya lah 1 Julai. Biasanya, kalau dia bilang 1/3, rasanya 2/3 pun boleh. Tapi mereka dah kasih allowance. Maka sebab tu kita bilang kau tak perlu nak allowancekan lagi. Sebab kalau kau allowancekan lagi tu at your own account tau. Kalau kena tanya yaumil akhir, kau jawab sendiri tau. Kalau sekarang lah kita hadkan, ya Allah kerana aku diberi peraturan, ya Allah kerana aku ikut arahan. InsyaAllah Allah Ta'ala terima sebagai uzur lah, kerana kita menjunjung arahan daripada pihak yang berwajib terhadap kita kan. Tapi kalau engkau sendiri menetapkan itu on your own tau, kau answer tau. Pihak kerajaan pun tak akan jawabkan. Ini kita akan hisab yaumil akhir ya. Kita akan hisab yaumil akhir ya. Kalau kerajaan bilang 1 Julai sudah boleh open, nantilah kita tunggulah tengah-tengah Ogos ke September ke. Janganlah. Biasanya lah kalau mereka sudah bilang 1 Julai, biasanya lah. Rasanya setengah Jun pun dah boleh. Mereka anjakkan lagi. Dah cukup lah, mereka dah cukup. Kita lanjakkan lagi. Umur boleh sampai ke? Dan kita nak menjawab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selama ini, kaum bapa yang tak sembahyang Jumaat berminggu-minggu, wajib tobat ya. Wajib tobat, tak boleh buat bodoh saja. Buat tobat, ya Allah, kau terima ini sebagai satu keuzuran, ya Allah. Kau terima ini satu keuzuran, kami dah tak datang masjid sembahyang Jumaat berminggu-minggu, ya Allah. Sedangkan tak datang sembahyang Jumaat, sama hukum tak sembahyang fardu. Pancung ya. Dan 3 kali tak sembahyang Jumaat berturut-turut, Allah cap hatinya jadi munafik. Ya Allah, jangan kau cap kami, ya Allah. Jangan kau jadikan kami munafik, ya Allah. Terima ini sebagai satu keuzuran. Sembahyang kita Jumaat terjejas, zakat fitrah kita terjejas. Baru akak saya telefon dari Singapura. 3 bulan tak jumpa semua keluarga sana ya. Itu aku bayar fitrah pakai tekan internet, salah tekan, sekarang baru keluar money not deducted. Macam mana? Tak sah fitrah kau. Kau kena keluar lagi niat qada. Minta ampun kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Tuhan terima, sebab bukan kita sengaja kan. Bukan kita sengaja nak pergi bayar fitrah, amil pun tak ada, nak cari rumah fakir miskin pun kita tak boleh keluar itu jam kan. Lagi Singapura kan lagi lebih tinggi kan pada kita. Dah kau minta ampun. Zakat kita terjejas, tetap kena minta ampun. Haji kita terjejas. Yang sepatutnya pergi haji tahun ini, tak boleh, apa nak buat. Kena sedih, kena menangis. Kita minta, ya Allah, jangan pandang PKP, pandang aku. Apalah dosa aku, ya Allah, sampai kau halang aku pada wukuf pada tahun ini. Allah, ampunkan, ya Allah. Berikan kesempatan tahun depan sempat wukuf, ya Allah. Mohon, ya Allah. Mohon terus. Walaupun kerana PKP, walaupun kerana wabak, antara kita dengan Allah ada tanggungjawab. Antara kita dengan Allah wajib menjunjung perintah Allah. Tetap kena minta ampun, tetap kena minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang keempat tadi yang kita bilang tawakal, yang keempat tu kalau kita nak keluar kena tu, kita kena tawakal juga. Kat rumah yang kita bilang tadi, yang pertama tadi apa? Patuh SOP, yang kedua tobat, yang ketiga syukur kan. Yang keempat tu ada tawakal lagi satu apa tahu? Kau kat rumah, orang Assalamualaikum, tak nak buka pintu pun. Ada apa haji? Ada apa? Dari jauh saja. Allah takut. Kalau yang patut kau buka le. Use your discretion lah. Kau minta orang hantar barang COD, hantar apa semua. Taruh kat situ ya, sangkut kat pintu. Duit saya dah taruh kat bawah pasu. Dia jalan, kau ambil makanannya, kau makan. Kalau dia berkuman, makanan tu pun berkuman. Ya tidak? Tawakal Allah. Ada sikit tawakal Allah. Kena ada tawakal juga. Takut jugalah, betul lah. Tapi jangan kau takut sangat. Satu lagi dalam melaksanakan SOP selalu suka saya cadangkan, please use your discretion. Ini bukan langgar undang-undang tapi menghalusi. Kenapa kita yang mempraktikkannya?
SOP ni benda baru. Jadi mereka pun mungkin terlepas pandang, mungkin apa semua tidak boleh saya beri kategori dia dan nak spell out for us. Use your discretion. Gunakan apa yang patut. Dalam kereta duduk berkemain rapat. Sembayang 1 meter 1 meter. Ada logik tak? Sudahlah. Dan Pak Imam, Pak Bilal pun tolonglah understand. Kalau orang sembayang rapat, saudara ikut SOP. Kami anak beranak. Biarkan sudah. Kat kereta pun dia duduk setengah tempat lagi. Sembayang 1 meter. Tetap makan satu talam sama-sama. Apa ni? Allah. Jangan. Use your discretion. Use your discretion. Tengok apa yang patut. Apa yang patut ya. Itu bukan kita melanggar SOP. Itu kerana menghalusi SOP. Menghalusi SOP. Sebab aku yang nak melaksanakan. Ada hukum juga aku kena jawab apa semua. Kalau dah aku berani dan duduk satu kereta sama-sama. Takkan aku tak boleh berani sembayang sama-sama. Ini aku kena lebih berani daripada dalam kereta. Ini aku kena lebih berani daripada masuk shopping center. Ya tidak? Nanti kalau Tuhan tanya tak terkata. Baiklah. Jadi kita dalam wabak ni macam-macam pelajaran kita dapat je. Jadi kalau kita pulaknya sebab itu amalkan ratib al-atas, amalkan ratib al-haddad. Itu simple punya ratib. Tak tahu buka internet semua tu. Tak tahu tanya kawan-kawan saya ke kawan siapa-siapa. Bolehlah Ali Zainal Abidin. Kalau ratib atas, ratib haddad, wirdul latif, jangan. Bayangkan dalam PKP kalau kita tak ada zikir, tak ada apa, punya gelisah, punya takut. Kita ada zikir, tenang. Banyak dapat bantuan kerohanian. Ada aktiviti dekat rumah kita. Jadi tak dapat hadir kuliah, semak kitab-kitab semua begitu. Begitulah ya, mudah-mudahan Tuhan merahmati. Satu lagi, masa dalam PKP banyak kuliah-kuliah online. Kuliah saya pun ada online. Kaum ibu kalau dengar kuliah online, tolong jaga adab belajar. Hanya kita tak datang kuliah saja zahirnya. Tapi ustaz ni tengah cakap live ke tak live ke, kau nak dengar, kau kena jaga adab. Dengan tak tudung kepala, pakai baju butterfly, sambil makan kacang goreng tengok ustaz ceramah. Itu macam ya. Cuba kat sini sekarang kuliah boleh pakai baju butterfly, boleh makan kacang goreng. Aku marah. Tengah dalam kuliah pun begitu. Ustaz di mana, kita di mana. Dah tak dapat duduk, tak dapat hadir masjid. We on our part, jaga adab belajar. Pakai selendang. Kalau tak sampai tekung rapat pun tidak pakai selendang. Duduk dengan tertib. Jangan berbual yang duduk menyandar begini, itu semua. Tak malu depan ustaz. Ustaz tak nampak, tapi malaikat nampak, Allah nampak. Duduk dengan tertib, pegang buku, baca semua. Macam, selagi kita memuliakan, menjaga, selagi itu kita dapat pahala macam real punya. Mungkin lebih besar, kenapa kita dalam halangan. Mungkin lebih besar lagi. Begitulah sedikit bicara kita mengenai SOP ya. Sekarang kita berada dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sepatutnya puasa hari raya haji ni 9 dan 10 tak boleh puasa, berdosa. 10 hari raya haji, sengaja kita tanya. Puasa dari 1 sampai 9. 1 sampai 9 hari. Tapi saya tak puasa ya. Nombor 1 saya belum kuat sangat. Cuba nak puasa. Alhamdulillah Ramadan dapat puasa. Cuma 2 hari aja tak puasa pasal badan belum kuat sangat ya. Ni cuba nak puasa sunat sekali tiba-tiba hypo pulaknya, badan kita belum betul that stable lah. Habis pulaknya nak pergi Shah Alam, nak pergi KL ni semua. Jadi saya tak puasa dalam berapa hari ni. Kawan-kawan ustaz puasa tak, nanti kita nak siapkan jamuan. Aku tak puasa. Aku tak puasa sunat ni. Tak apalah, siapkanlah jamuan yang patut, asalkan sedap dan enak sudahlah. Kita bilang begitu. Jadi apa yang sempat puasa ya, yang belum puasa besok mula puasa ya. Besok mula puasa dan laksanakan ibadat korban, jangan tak buat ibadat korban ya. Setiap tahun kami ulangi, yang nama ibadat korban bukan seumur hidup sekali, setiap tahun sekali bagi yang mampu ya. Setiap tahun sekali, sunat muakkad, dan setiap individu ya, bukan satu family satu orang saja, setiap individu kalau mampu. Wah, kalau satu family ada mak, ada ayah, ada anak 3 orang, 5 ekor kambing kita tumbangkan setiap tahun. Begitu. Paling tidak dalam satu family satulah. Tahun ni atas nama atuk kita korbankan untuk atuk ya. Pak, saya korbankan untuk bapak pak ya tahun ini. Next year ya, untuk ibu. Kemudian untuk abahnya, kemudian anaknya. Begitulah tuan-tuan ya. Begitu kita laksanakan ibadat korban. Kita laksanakan ibadat korban ya. Jadi dapat pahala besar, jadi penebus daripada dosa, dapat syurga. Jadi tunggangan kita sembrang siratul mustaqim. Allah ni murah sekali pada kita ya. Kalau kita masuk jail, kita taruhlah seekor kambing tu 1000 lah ya. Kita masuk jail ada salah besar, nak kena masuk jail 15 tahun. Ini neraka lebih pada 15 tahun tau. Dan neraka bukan macam jail tau. Kalau lebih daripada hukum gantung lagi kalau dah masuk neraka. Hukum gantung sekali mati. Dalam neraka tak mati-mati. Kalaulah kita kena masuk jail umpamanya lah, na'udzubillah, buat satu kesalahan, boleh tak Tuan Hakim saya sanggup tebus
dengan bayar 1,000 keluarkan saya dari jail. Banyak besar ke 1,000? Tak apa, keluarkan saya dari jail. Saya tebus dengan 1,000. Keluarkan saya dari jail dan siapkan saya rumah banglo. Amboi, banyak cantik. Dan kau buat salah, kau nak tebus dengan 1,000 banyak besar. Kemudian keluar je minta sediakan rumah banglo. Kau tak masuk jail dah cukup bagus. Umpamanya ya. Tapi dengan Allah boleh. Tebus dengan harga seekor kambing tu lebih kurang 1,000 lah kita cakap ya. Tebus daripada api neraka. Kalau terampun dosa tu bermakna tak masuk neraka. Terampun dosa tu bermakna boleh syahadat akhir hayat. Terampun dosa tu bermakna dapat husnul khatimah. Terampun dosa bermakna tak akan ditanya pun yaumil mahsyar. Kalau terampun dosa tu bermakna masuk syurga, kalah-kalah daripada dapat rumah banglo. Dosa kita banyak, entitled to be punished in hellfire tau. Tak takut kita, apa dosa yang kita tak ada buat, dosa mata, dosa mulut, dosa apa tu, semangat Allah. Tapi dapat tebus dengan hanya seekor haiwan korban. Dan dapat jannah dari Allah Ta'ala. Tak ke pemurah tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat ibadat korbannya. Paling afdal seekor unta untuk satu orang. Kemudian seekor lembu untuk satu orang. Kemudian seekor biri-biri untuk satu orang. Kemudian seekor kambing biasa untuk satu orang. Kemudian seekor unta kongsi 7 orang. Kemudian seekor lembu kongsi 7 orang. Dan kalau nak ibadat korban, kena ikut SOP yang betul-betul. SOP Allah Ta'ala di samping SOP kerajaan, SOP kerajaan juga. Iaitu kalau seekor kambing, satu orang, jangan kau kongsi ramai-ramai. Kalau seekor lembu 7 orang, minta maaf. Kadang orang bertanya sama kita, maka kita menjelaskan. Ustaz, apa YB ada kasih seekor lembu pada surau, kita nak korban, macam mana Ustaz ya? Tak boleh. Kau kena tanya YB tu, YB nak sembelih atas nama siapa? Atas nama YB ya? Kalau dia, sebab ini bukan setakat daging untuk maulid tau. Ini ibadat korban adalah ibadat badan, ibadat individu, ibadat orang perseorangan dia. YB nak sembelih atas nama YB, kemudian daging kita agihkan. Dah tentu kalau dia bilang. Tapi kalau bilang, tak apalah, pakai siapa-siapa lah yang patut. Tak boleh setakat tumpang nama ya, kena beri. Yang ada itu. Jadi, tak apalah pakai nama Pak Imam, Pak Bilal. Tak boleh setakat pakai nama. Kau kena beri dia, hak milik dia. Jadi ni lembu jadi hak milik 7 orang. Kemudian disembelih atas niat, baru jadi. Kambing pun gitu. Yang diorang bilang, Ustaz, ada tempat saya syarikat, collect duit, dapat seekor kambing, kita korban je atas nama satu syarikat. Mana boleh? Seekor kambing satu orang, kau ramai-ramai kongsi, kesian kambing tu nak naik berapa ramai orang. Mana boleh? Tak boleh. Tak boleh begitu. Tapi nanti dah collect duit banyak-banyak, dapat harga dalam 1,200, 1,300 beli seekor kambing. Tak apalah, pakai nama Pak Mat. Pak Mat paling tua dalam office ni, fahamanya. Tak boleh. Tak boleh setakat pakai nama Pak Mat, kena beri itu kambing pada Pak Mat. Dan kalau Pak Mat ni pintar, dia kena test. Jadi ni kambing beri sama saya ya, semua halal Pak Mat. Halal jadi saya punya. Baik, sekarang saya kalau sembelih, saya tak nak kasih awak daging was cembir sekalipun. Kalau saya punya sukalah, saya nak kasih orang kampung saya ke apa. Boleh tak? Boleh, sebab dah kasih dia, dah beri dia, dah hak dia. Ataupun Pak Mat bilang, dah kasih saya betul, mana kambingnya? Ini dia Pak Mat. Saya nak bawa balik, saya nak bela. Boleh. Sebab dah kasih dia. Tak boleh lah Pak Mat, ini office punya kolek. Itu bukan kasih aku namanya. Itu nama tumpang nama aku tak nak. Tak sah pun. Beri tak sah, ijab tak ada kabul, Pak Mat tak nak terima. Maka beri tak ada dengan betul, tak boleh kabul pun tu. Beri betul, terima, baru jadi. Baru tu boleh sembelih. Dan tak boleh korban atas nama orang dah meninggal dunia ya. Kesian arwah mak. Tiap-tiap tahun buat korban, tahun ni meninggal sebelum raya haji. Tak apalah korban untuk nenek ni. Tak boleh. Untuk orang dah mati, tak boleh. Kenapa? Sembelih lembu, kambing atas nama siapa? Hak siapa kambing ni? Orang mati dah tak ada hak milik lagi. Jadi tak boleh. Kecuali dia wasiat. Kalau wasiat tu kira duit dia, harta dia, hak milik dia. Masih boleh. Dia tak ada wasiat, kita nak korbankan juga untuk mak. Macam mana cara? Sembelih atas nama kita. Kita punya kambing. Ya Allah, aku sembelih kini korbanku. Ya Allah, terima dariku. Dah selamat kambing tu mati, berdoa. Ya Allah, pahala daripada ibadat korban ni, aku hadiahkan untuk almarhumah mak aku. Ya. Jadi untuk orang mati, hadiah kambing tak boleh. Hadiah pahala boleh. Begitu ya. Begitulah. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan baiknya ibadat korban. Tidak ada amalan dilakukan oleh anak Adam yang begitu membuat Allah Ta'ala redha. Seperti menumpahkan darah haiwan korban pada pagi hari raya. Ya, jadi kita laksanakan yang seumpama begitu ya. Mudah-mudahan dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dapat pengampunan.
Dan pada hari raya haji itu nanti 9 Zulhijjah, kalau lapang pergi Batu Pahat, kita berhimpun di UTHM, di lelapangnya. Itu nama majlisnya Tashabbuh. Kalau dulu di banyak tempat bikin, di Mesir, di Syria banyak bikin. Kalau ikut sejarah lah sama ratusan-ratusan tahun dulu. Tapi sekarang dah makin tak dibuat orang, hanya buat masih di Hadramaut aja masih buat lagi. Masih buat nama amalan Tashabbuh. Iaitu apa? Sini kalau nak bikin bagus, setengah-setengah ustaz kami galakkan. Bikin di lapang, di kapak. Semua pasanglah kapek, pasang-pasang tikar saja duduk. Kenapa di lapang bukan dalam masjid? Tashabbuh. Tashabbuh tu apa tahu? Kopi, tiru, amalan. Bagaimana mengamalkan hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Siapa mengikut cara satu kaum, dia sebahagian daripada kaum itu. Jadi apa kita dasar hadis ini, kita kopi. Apa mereka 9 Zulhijjah, kita pun 9 Zulhijjah. Mereka di Arafah, kita tak dapat Arafah. Tapi kita ikut cara mereka. Mereka 9 Zulhijjah, kita pun 9 Zulhijjah. Lepas asar mereka keluar khemah kan? Kita pun berada di lelapang. Mereka berdoa dan munajat, kita pun berdoa dan munajat. Mereka dikabul Allah, kita harap kita dikabul oleh Allah. Duduk kita baca zikir Zulhijjah, la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Baca 10 kali, kemudian ada wirid doa-doa Arafah, kita doa. Kita doa pada hari Arafah dan kita doakan juga orang yang berwukuf di Arafah. Minta supaya Allah mabrurkan haji mereka. Dan kita minta haji yang kita pernah buat beberapa tahun lepas pun minta dimabrurkan oleh Allah Ta'ala. Hajinya dah buat, mabrurnya dah pasti ke? Belum tahu kan? Kita mohon juga pada Allah Ta'ala. Kadang setiap apa yang kita mohonkan untuk saudara kita, sebelum Allah kabulkan, Allah akan mengatakan untuk kamu dulu, untuk kamu dulu. Maka kita mohon. Berimpun sampai nanti kalau ada alim-alim ulama datang, kita dapat tatap wajah mereka, kita dapat dengar ceramah mereka 1-2 orang. Menjelang maghrib, buka bersama, kemudian sembahyang dan takbir, bersurailah. Begitu. Sini kalau nak bikin pun tak payah bikin Batu Pahat lah. Kumpulkan ibu-ibu di lelapang, minta salah satu Pak Bilal ke apa ke, pimpin lead majlis. Tak ada susah. Tak ada susah. Bagus kalau ada bikin begitu. Kalau tidak, dekat garden rumah kita lah. Bentang tikar, duduk anak beranak, nanti jiran sunat apa, makcik ni piknik tengah-tengah hari. Suka hati aku. Duduk kat luar laman kita pun jadilah. Paling pendeknya di luar rumah. 2 rumah, 3-4 orang dengan anak-anak kita, cucu kita, mari ustaz dah jauh sebelum ini. Dekat laman, duduklah bentang tikar, semua tu baca wirid dan doa. Begitu. Kalau boleh bikin di masjid lagi baguslah, sebab saya pula ni kalau apa bikin, saya dah bilang ustaz nak limit, tak ada limit berapa orang lah. Kecuali ni PKP lain cerita lah. Kalau biasa, there's no such thing that antara kita dengan kita saja ya. Kalau bikin aja, open to all. Allah nak datangkan 100 orang, 200 orang, 2,000 orang, 20,000 orang, terserah Allah Ta'ala. Siapa yang tak nak akan dapat, dia dapat pahala, akan datangkan, dia dapat bikin. Saya pula kalau bikin apa, tak suka just mangsa Asia antara kita saja ya. Bikin, siapa nak join, please. Ahlan wa sahlan ya. Untuk dapat pahala. Atau ni kita bikin kecil-kecilan, no such thing. Bikin. Semua rezeki masing-masing ya. Jangan bimbang sangat tentang makan dan minum. Tak ada sangat bilang tuan-tuan bawa buka masing-masing. Kan senang. Jadi kita hanya adakan acaranya saja. Buat tu majlis sama Tashabbuh ya, begitu. Alhamdulillah sambung baca kitab kita sampai muka surat, tengok buku kitab saya sampai koyak-koyak semua ya. Bukan memang dah koyak lah sebelum PKP pun Allah, sampai muka surat ya. Dah lupa semua. Muka surat berapa? Umi 463 Jawi berapa? 490. Alhamdulillah. Sampai antara harap dan takut. Betul ya, antara harap dengan takut. Kita, kalau taat kita lebih, maksiat kita nampaknya Alhamdulillah aku tak minum arak, tak merompak bank. Sini ada yang minum arak? Ada siapa biasa rompak bank? Kan tak ada kan? Ada siapa joget kelab malam? Na'udzubillah min zalik ya. Nampaknya zahir macam taat kita okey lah ya, nampaknya. Kalau taat kita lebih daripada derhaka kita, maka harap dan takut kena balance sama. Dia tak ada mana harap lebih, takut kurang. Kalau taat kita lebih, harap dan takut kena 50-50. Tapi kalau maksiat kita lebih, takut kena lebih. Jadi yang pakat takut tu, dia tak boleh lesser than 50%. 100% pun boleh, tak apa. Tapi dia tak boleh. Paling minimumnya 50%. Paling minimum.
Dan yang nama harap paling maksimum 50%. Tak boleh sampai lebih daripada 50%. Kalau dah banyak taat, harap dan takut 50-50. Tetapi kalau masih banyak maksiat, maka takut sampai tinggi. Harap nanti dulu. Takut pada Allah Ta'ala. Takut azab, takut siksa untuk kekang kita daripada maksiat. Kalau dah nak meninggal dunia, dah nyawa dah begini, dah cungap umpamanya lah ya, sayugia, harap 100%. Ketika itu kau nak takut, kau dah tak boleh buat maksiat lagi pun, dah tak boleh apa lagi pun. Maka ketika itu harap 100%, dah tak boleh. Begitulah juga kita dengan kawan-kawan kita. Kalau kawan kita ahli maksiat apa semua, kalau kita nak ceramahkan orang, kita kena balance. Takut kena sebutkan, azab neraka kena sebutkan pahala macam Nabi Isra Mi'raj. Nampak orang kena siksa, nampak orang dapat pahala, nampak orang kena derita, nampak orang dapat nikmat. Ya tidak? Nah, baik. Jadi kita nak nasihatkan orang pun kena ada unsur-unsur membawa orang takut, ada unsur-unsur membawa orang harap. Tak boleh takut saja. Kalau ceramah sampai berdiri bulu rumah kita, jangan. Allah Ta'ala Maha Rahmat. Jangan kau takut-takutkan orang sangat. Begitu. Tapi kalau kawan kita ahli maksiat, takutkan dia lebih. Kau jaga-jaga, kau tak takut suku kubur. Kalau kau berani kena bakar, muatlah terus. Berderau tak dia? Berderau dia. Baik. Tapi kalau kawan kita dah nak meninggal dunia, dah tak layu dah mata dia, janganlah takutkan dia. Jogetlah, joget. Joget. Pergi. Jangan takutkan dia. Kau tak seram. Kau tak ingat masa muda kau macam-macam. Tak lagi kau jumpa tau. Siaplah kau. Janganlah kesian orang tu. Ketika itu kasih dia harap. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Rahmat. Ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Kat yaumil akhir nanti ada satu golongan tak dapat rahmat Allah Ta'ala tau. Nanti dia komplain. Ya Allah kenapa? Ya Allah kenapa orang lain kau kasih ampun? Kau siapa? Kenapa aku tak dapat? Sebab ke di dunia dulu kau jauhkan orang daripada rahmat aku, maka sekarang kau terjauh daripada rahmatku. Ustaz. Yang kau ceramah tak ada lain, nakutkan orang saja. Saya nak minta izin lah, taruh kain banner di luar masjid. Satu depan pintu sini, satu depan pintu sini kalau boleh. Yang sini saya mau taruh. Wahai sekalian penzina dan peminum arak dan kaki togok, syurga tetap menanti anda. Rahmat Tuhan tetap luas. Mari bersama dengan kami untuk tuju ini. Kasih nombor telefon. Yang satu, wahai sekalian kaki zina dan arak dan togok, jagalah kau kena bakar, kau kena himpit kubur, kena henyak dengan malaikat. Agaknya orang suka yang mana? Yang pertama ke yang kedua? Yang pertama ya. Dan yang pertama tu betul ke bohong? Betul ya. Maka kau jangan jauhkan orang pada rahmat Tuhannya. Bawa orang pada rahmat Tuhannya. Kadang orang bukan pantas tak nak balik pada Allah Ta'ala, pasal dia takut. Dia takut. Anak dah keluar balik daripada kampung, lari daripada kampung, buat salah dengan ibu. Kita pula api-apikan. Kau balik siap, kau dah sehari-hari setiap balik penyapu nak perambat kau. Hati-hati. Balik, budak tu berani balik tak? Kita bilang, sudahlah, mak kau tak ada mak yang tak maafkan anak. Mak kau rindu kau, pasti aku yakin mak kau rindu kau. Mak kau pasti sayang kau. Angkat dia nak balik tak? Balik. Kalau kasih pengharapan, dia balik. Maha suci Allah Ta'ala. Kita kasih gitu, rupanya muka macam aku ni pun boleh can masuk syurga. Boleh sebelah Nabi pun boleh. Boleh sebelah Nabi. Kalau dalam dunia Allah Ta'ala dah invite kau sebut nama Nabi, dah invite kau duduk dalam majlis orang salih, mudah-mudahanlah satu petanda Allah Ta'ala nak dudukkan kau bersama mereka yang yaumil qiyamah nanti. Taruh saja harap dan tinggalkan saja maksiat itu. Minta ampun pada Allah Ta'ala. Jadi jangan kasih orang takutkan orang saja. Tak bagus, kita tak suka begitu ya. Kalau ceramah tak lain, kau dengar ceramah dia kecut perut, berdiri bulu rumah, balik boleh demam. Allah, janganlah, kesian orang ya. Kesian. Kasih pengharapan ya. Antara harap dan takut. Di antara perkara-perkara yang menyelamatkan pula ialah harap sepenuhnya kepada Allah Ta'ala serta gentar dan takut kepadanya. Harap rahmatnya, harap pengampunannya ya, dan takut melanggar perintahnya, takut kalau diazab olehnya ya. Dengan takut membuat kita tak jadi orang yang ghurur, tertipu. Kalau tak ada takut, kita feel istilahnya happy go lucky tau. Macam seolah-olah confident. Macam aku ni jannah, macam aku ni pahala ganda sekian. Siapa bilang dah dikabul? Siapa bilang dosa dah terampun? Dengan takut jadi kita tak jadi orang yang tertipu. Takut dah beramal pun takut kalau tak terima Allah Ta'ala.
Nabi orang paling takut pada Allah. Sebab paling kenal Allah akan paling takut. Dan tiada makhluk kenal Allah kecuali Nabi. Paling kenal Allah ialah Nabi, maka Nabi lah makhluk paling takut pada Allah Ta'ala. Ya? Jadi kalau takut tu, mengelakkan daripada ghurur, daripada tertipu. Yang nama takut, mengelakkan daripada tertipu. Yang nama harap, mengelakkan daripada putus asa. Jadi dah banyak dosa putus asa. Yang nama harap, tak ada putus asa. Yang nama harap, tak ada putus asa. Dah banyak dosa, syaitan mengganggu kita. Dah muka macam kau ni neraka lah pendeknya. Jangan ya, jangan. Begitu ya. Jadi kita putus asa. Yang nama takut membuat kita tidak tertipu. Tengok setengah agama lain, tak ada bab takut tau. Harap aja. God waiting for you in heaven. God love you. Semua sebut gitu. Love engkau, kau joget minum arak semua love engkau. Dia tak ada bab takut. Harap aja, harap, happy, datang tempat ibadat dia nyanyi-nyanyi, goyang-goyang. Tak ada cerita bab neraka, tak ada cerita bab apa semua. Tu tak boleh, tak boleh. Agama kita very balanced, very balanced. Bagus. Hang pas memang pakai tutup muka, cik suka. Bagus. Kita suka, kita baru balik Kedah minggu lepas. Jadi konon-konon dah ikut cakap utara sikit. Bagus, kita tengok bagus. Jadi saya pula kalau orang ikut SOP, saya lagi suka. Kadang kuliah-kuliah baru nak buka di Batu Pahat, hampir setiap kuliah dah buka dah, alhamdulillah. Nanti saya tanya ustaz macam mana nak ikut SOP? Kena. Saya bilang kena. Tolong aturkan duduk penjarakan. Tolong siapkan sanitizer dan rekod nama apa semua. Kita bilang kita itu kalau kau tak tanya aku diam-diam sajalah. Tapi kalau kau tanya kita bilang kena ikut SOP. Bagus, kita suka orang ikut peraturan. Dapat pahala atas ikhtiar. Dapat pahala atas ikhtiar dan dapat pahala atas taat pada Allah Ta'ala. Tapi jangan gugatkan kita punya akidah yang menyelamatkan aku Allah. Ini setakat ikhtiar sahaja, ya. Harap dan takut itu adalah sebagai suatu tingkatan yang mulia dari Allah Ta'ala. Kerana keduanya itu menjadi sifat pada Nabi dan Rasul serta para pengikutnya dari orang-orang yang saleh dari kaum mukminin. Subhanallah, ya. Dari kaum mukminin harap dan takut, ya. Firman Allah Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu inna azaba rabbika kana mahdhura. Artinya, orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Tuhan, mana suatu yang lebih dekat. Itu yang bilang cari wasilah, cari jalan yang boleh menyampaikan mereka kepada Allah Ta'ala. Perantaraan. Wasilah ni, maka kau jangan bilang tak boleh tawasul. Wasilah tu ialah perantaraan, bukan hanya jalan, ya. Bukan hanya jalan. Wasilah ialah perantaraan. Perantaraan amal, perantaraan orang alim. Sebab itu orang ada tarikah-tarikah. Wasilah menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jalan mana yang lebih dekat boleh sampai pada Allah. You do this, insyaAllah you can reach Allah Ta'ala easier. You do this, kau tak boleh kena tipu. You do this, insyaAllah dosa terampun, amal jadi kabul, ya. Kena ikut tata caranya lah, itu namanya wasilah. Dan mereka mengharap rahmatnya, harap rahmat Allah Ta'ala. Because mereka tahu mereka banyak dosa. Mereka tahu macam mana di ibadat pun tak boleh fulfill keagungan Allah Ta'ala. Tak boleh fulfill suruh Allah Ta'ala. Pasal kita manusia mana kita boleh dapat memenuhi. Kita lemah. Tapi harap. Dan takut kepada siksanya. Ya. Takut dah buat amal, dah cari wasilah. Harap. Tak ada masalah wasilah, confident. Dah ada amal. Wasilah tu kiranya amal lah yang menyampaikan kepada Allah. Dah ada amal, tak payah harap. Dah ada amal, masih harap kalau diterima oleh Allah. Masih harap dosa aku banyak. Dah ada amal, masih takut jangan sampai aku tertipu, jangan sampai aku ditolak oleh Allah Ta'ala, ya. Sesungguhnya siksaan Tuhanmu itu amat ditakuti. Harap dan takut. Dan harap dan takut, ya. Contoh ini kita dapat lihat Saidina Umar. Dia punya harap 100%, dia punya takut pun 100%. Padahal dia punya amal 100% lah. Sahabat-sahabat semua amalannya 100%, ya. Saidina Umar bilang, kalaulah yang nama neraka tu, ni tanda dia takut.
kalaulah Allah announce dalam neraka tak ada siapa akan masuk neraka kecuali satu orang. Agak kau kita happy tak? Bagus, Kak Nah, Kak Jah banyak dosa, garanti dia masuk neraka bukan aku. Pasal kalau umpamanya tak masuk neraka kecuali satu orang, umpamanya lah ya. Kalau kita bukan main seronok kan? Sayyidina Umar bilang tak, kalaulah Allah announce tak masuk neraka kecuali satu orang, aku takut kalaulah itu orang tu aku. Itu dia punya takut sampaikan walau satu orang masuk neraka pun dia takut. Tapi dia punya harap juga very high. Namun kalau Allah Ta'ala bilang tak ada satu orang pun masuk syurga kecuali, tak ada siapa pun masuk syurga kecuali satu orang, aku harap kalau orang tu adalah aku. Agak kalau kita bilang tak masuk syurga kecuali satu orang, kita bilang kalau kita aku tak ada chance lah. Itu banyak pahala. Sayyidina Umar harap dia tinggi. Walau hanya satu orang masuk syurga, dia harap dia dapat. Tapi takut dia tinggi. Walau satu orang masuk neraka, dia takut. Begitu ya. Kita kena begitu ya. Senantiasa takut dan harap pada Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang takut padamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang harap padamu. Dan inilah menjadi satu prinsip tariqah Ba'alawi. Tariqah Ba'alawi, tuan-tuan, puan-puan sekalian, saya cadang ya, pegang tariqah Ba'alawi. Sekarang ni kita dah masuk dalam tariqah Ba'alawi lah. Dia tariqah tak payah bayat-bayat. Aku bayat. Dia tariqah tak ada bayat-bayat. Dan dia tariqah tak ada kitab-kitab khusus. Dia tariqah tak ada amalan-amalan khusus. Dia tariqah tak ada uniform-uniform khusus. Nak masuk member kami, kau pakai serban satu pisin, zikir satu pisin, goyang satu pisin. Kan ada kan gitu kan. Ini tariqah Ba'alawi tak ada. Habis tariqah apa ni? Diasaskan oleh Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Itulah tariqah Rasulullah. Dan inilah tariqah yang dijamin oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Yang Nabi mengatakan ahli baitku adalah bahtera, seperti bahtera Nabi Nuh, tak selamat kecuali naik padanya. Maka ini, yang lain semua tu asalnya bagus, tapi mungkin akhir zaman tak terjamin, ya, tak terjamin pembawaannya tu. Tapi tarikhahnya Imam Mahdi is one of this tarikhah ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pun ikut ini tarikhah nanti ya, ikut ini tarikhah. Amalannya 5 ni kita cakap. Amalannya tu 5. Yang pertama mesti ilmu. Tak boleh tidak. Yang pertama mesti kena ilmu ya. Yang pertama mesti ilmu. Tariqah Ba'alawi ni yang pertama pegangannya mesti ilmu. Tuntut ilmu dari sekecil-kecilnya. Bab siwak, bab komor-komor, bab air musta'mal, sampailah ke tinggi-tingginya apa jua pun ilmu. Belajar. Baik. Ini semuanya beramal dengan, sebelum kita sebut tariqah Ba'alawi yang 5 ni, kerana ulama mengatakan ya, daripada hasil hadis-hadis Nabi mereka lihat ya, Imam Ghazali selalu tukil kecakapan ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua manusia binasa kecuali yang berilmu. Semua yang berilmu binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Betul tak? Ada ilmu tapi tak amalkan, binasa juga tak? Binasa. Semua yang berilmu binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Semua yang sudah beramal tetap binasa kecuali yang ikhlas dengan amalannya. Betul tak? Banyak amal tak ikhlas pun binasa. Jadi kecuali yang ikhlas. Dan semua yang ikhlas binasa kecuali yang takut. Sebab kalau dah ikhlas tapi aku confirm jannah, alamak, itu namanya ujub, maka binasa kecuali yang takut. Dan yang takut ni dalam bahaya besar. Kenapa? Mungkin hari ni takut, besok tak takut. Mungkin dalam bab ini takut, bab lain kau tak takut. Dan syaitan tahu kelemahan-kelemahan untuk diinjekkan kita. Rasa tentang sembahyang dia berani buat, dia sanggup buat. Kuliah dia sanggup pergi. Perempuan dia tak boleh. Cuba injek perempuan. Kuat pula, dia boleh tahan pula. Tak perempuan pula. Cuba injekkan dia. Perempuan nampak ni dia tak suka. Cuba jantan. Agak dia suka jantan agaknya. Sekarang kan boleh. Sekarang kena cakap tegak-tegak tau. Sekarang kena cakap tegak-tegak. Taat bukan main. Kuliah gajian datang. Khidmat bukan main. Perempuan jauh. Alim konon. Alim. Na'udzubillah min zalik, berlindung dengan Allah Ta'ala. Perempuan tak, cuba test jantan. Jantan dia jadilah. Bahkan lebih dahsyat lagi. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala. Minta ampun sama Allah Ta'ala. Minta tetap iman dia. Dia tahu kita punya kelemahan. Dan kalau kita tak takut, kita akan jatuh. Kalau takut, dan yang takut dalam bahaya besar. Yang takut dalam bahaya besar. Jadi apa? Yang ilmu, yang semua binasa kecuali ada ilmu. Ilmu binasa kecuali dia amal. Amal binasa kecuali ikhlas. Ikhlas binasa ketakut, dan takut dalam bahaya besar. To cater for these 5 problems, maka tariqat Ba'alawi yang pertama kena ada ilmu, biar kau tak binasa. Dah ada ilmu, kena ada yang, jadi walau sekecil ilmu sampai setinggi ilmu. Yang kedua, amal dengan ilmu. Baik itu mereka buka kitab dia kecil-kecil, Bidayatul Hidayah,
masuk toilet kaki kiri, masuk toilet tudung kepala, bangun malam nak baca. Subhanallah, daripada amal yang kecil-kecil sampailah amal kebesar-besarnya, sampai bangun malam, tidur sampai bekak kaki, semua begitu. Amal dari kecil sampai sebesar-besarnya. Nak buat amal besar-besar, kecil-kecil anak tak buat. Buat dari kecil sampai besar. Sampai Imam Ghazali bilang, kalau orang tak observe sunnah-sunnah masuk toilet saja, itu dah kira orang tak beramal lah. Sebab yang kecil dia tak buat, dia kan pula yang besar-besar. Jadi amal dari yang kecil sampai yang ke besar. Jadi yang pertama, prinsip tariqah Ba'alawi, ilmu. Tak kisah mana kitab. Sebab itu mereka baca kitab Imam Ghazali, baca kitab Imam Tirmizi, yang bukan daripada ulama Ba'alawi kan, daripada ulama merata dunia. Semua mereka ikut semuanya. Ilmu. Yang kedua, amal. No spesifik amal. Termasuklah zikir, mereka amalkan yang mudah-mudah bagi kita. Sembahyang duha, paling tidak 2 rakaat. Selawat atas Nabi, paling tidak 10 pagi, 10 petang. Semua ada hadisnya. Ratib itulah senang cerita dan disusunkan oleh mereka package umpamanya, ya. Baik amal. Yang ketiga, ikhlas. Jadi sudah berilmu kena amal, dah kena amal kena ikhlas. Itu prinsip mereka. Tak ada guna engkau banyak amal kalau engkau tidak ada ikhlas. Yang keempat, khauf, takut pada Allah. Kena takut pada Allah. Yang kelima, jangan sampai tertipu sudah anda takut, ialah wara'. Jadi prinsip tarikat Ba'alawi, tidak ada kitab yang khusus, amalan yang khusus, tuan guru yang khusus. Siapa pun kau boleh belajar, apa pun asal kau pegang ini, kau dah mengamalkan tarikat Ba'alawi. Agak-agak tuan-tuan bersedia tak nak ikut? Payah tak tarikat ni? Ada kau kena baiat tertentu, amalan tertentu? Tak ada kan? Asal kau amal ni, kau masuk the group lah. Join the group. Lebih-lebih lagi kalau kau baca kitab-kitab daripada ulama' Ba'alawi, macam kitab Haddad, Ratib Al-Atta, semua tu. Dah kira dah member lah. Habib Masyur Mufti dia bilang, kalau kau jenis keturunan Ba'alawi sekalipun, Al-Attas, Segaf sekalipun, kau tak amalkan ini 5, kau bukan dalam tarikat Ba'alawi. Sekat turunan Ba'alawi tapi kau bukan dalam grup pengamal tarikat Ba'alawi. Tapi kau Jawa sekalipun, kau bukan Jawa totok sekalipun lah, ya. Tapi kalau kau mengamalkan ini 5, kau pengamal sebahagian daripada tarikat Ba'alawi, ya. Jadi amal. Dan kau tak pegang tarikat ini pun kau kena amal ini 5, betul tak? Jadi kena buat ni 5, tak boleh tak. Yang penghabisan tu wara'. Wara' ialah apa tu? Wara' ialah menjaga diri daripada terlakukan dosa walaupun nampaknya macam tak ada kemungkinan tak nak melakukan itu dosa. Contoh, yang nama wara' bukan hanya kau pergi pasar raya nak beli ayam, kau belik punya, tengok cek tengkok dia, cek apa semua. Yang orang kan gitu kan, gaji ni tengok semua. Baguslah. Nak beli satu produk, tengok cap halal macam mana, tengok register number, tahan dia telefon, tahan dia cek semua. Itu warak kah? Warak lah. Warak bak makan lah. Warak yang lebih daripada itu. Mengelakkan daripada kemungkinan dosa walaupun tak mungkin buat dosa. Contoh, umur dah 77 tahun, jalan pun cucu pimpin. Dengar orang merompak bank, dia punya takut. Ya Allah, aku berlindung, janganlah aku merompak bank. Ya Allah, janganlah aku merompak bank. Macam mana kau nak rompak bank? Itu contoh. Ya Allah, peliharalah anak cucu aku, janganlah jadi perompak. Dia tak ada anak pun, umpamanya. Tak ada anak pun, kahwin tak ada anak, tak ada cucu pun. Itu namanya warak. Kan tak ada mungkin dapat dosa itu. Tapi tetap takut. Mata dah buta, ya Allah, peliharakanlah aku, janganlah buat maksiat mata. Itu nama warak. Contoh warak. Bukan benda mustahil tau. Bukan benda yang tak mungkin buat dosa. Mustahil buat dosa itu. Dah buta gitu. Dia takut sekali entah macam mana Allah Ta'ala celikkan aku sekejap khas untuk buat dosa saja. Macam mana? Kan boleh. Itu namanya warak. Mengelak daripada kemungkinan buat dosa walaupun tak ada kemungkinan. Macam mana ni tak ada. Anak dapat haji dah 12 kali. Anak cucu dah ramai, isteri 4, tak ada mana anak dengan perempuan. Ya. Syaitan bilang umur awak dah 70, umur awak 90 pun pada kami kamu tetap calon penzina. Jadi elakkan Allah macam mana tu namanya warak. Elakkan. Tak adalah, saya tak ada apa, saya dengan budak ni, budak anak jiran sebelah ni. Dah macam anak saudara, saya buat dah macam anak sendiri. Salam cium saya. Man, kau dah makan? Makcik ada masakan ni, Mak Ana ada masakan. Kau layan budak bujang ni makan. Kesian, mak bapak dia jauh pulaknya, dia tengah belajar college. Budak ni baik pulaknya. Jemput makan sama-sama. Tak ada apa-apa lah, saya dah tua, macam umur dah 60, budak ni umur dalam 23. Takkanlah ada apa-apa. Takkan ada apa-apa.
Syaitan dah goda. Makcik umur 63, budak umur 23. Kau faham lah apa aku cakap. Ini nama warak tu, itu pun kau jauhkan. Tak nak, kenapa makcik? Ini kan budak muda gitu. Tak ada. Oh, makcik ada hati dengan dia? Tak ada, aku tak ada hati. Tapi syaitan sangat dengki. Sebab tu aku kena berhati-hati. Jangan sampai kena tipu. Begitu ya. Jadi kena elakkan tu warak. Covered tak? Jadi khauf ya, sangat takut firman Allah Ta'ala. Kena takut dan harap pada Allah Ta'ala ya. Saya suka tau baca kitab-kitab ini sebab masa PKP dulu. Saya bilang aku kesian, aku kawan-kawan aku ni dalam bulan-bulan puasa, Isra Mi'raj pulaknya. Tak dapat aku cerita Isra Mi'raj, tak dapat apa semua kongsi kawan semua. Saya lagi suka ya kuliah yang begini saja. Kadang-kadang kuliah kita sekat 5 orang datang, 6 orang datang, kuliah kecil lah. Kuliah kecil, bukan aku nak kecil, sebab yang datang memang gitu takdirnya Allah Ta'ala. Aku lagi suka kuliah yang sedikit tapi live, real life. Boleh jumpa, boleh bual, berinteraksi. Itu lagi aku suka daripada yang orang bilang, tapi Ustaz PKP lagi manfaat tau. Ustaz mengajar saya tengok 500 yang tengok. Begitu. Umpama kan yang ada kan. Dari Kedah, daripada Melaka, daripada Dubai, daripada Singapura pun tengok. Tapi tak dapat depan mata. Tak dapat depan mata. Itu pun aku suka lah, alhamdulillah ya. Itu pun alhamdulillah. Tapi saya lebih suka kalau tak ada yang live, tapi ada yang this live. Aku lagi suka yang begini. Walau kau tak pakai internet, tak pakai rakam sekalipun, tapi dapat, aku lagi suka. Syukur lain tau kuliahnya begitu ya, yang datang. Saya awal-awal PKP macam mana, kawan-kawan aku kesian. Sebab saya suka baca kitab ini. Macam-macam aku dapat nasihat. Aku baca, aku dapat ditegur, aku dapat nasihat. Setiap aku baca, aku ingat dosa aku tau. Setiap aku baca, aku ngeri, aku takut ni, aku baca diri aku sendiri macam mana diri aku. Dan kita baca, apa hal pula kawan-kawan aku? Mungkin ada di antara mereka yang banyak dosa macam aku. Kan baik aku sharekan dengan mereka. Tapi kalau tak dapat share kan kesian aku baca seorang apa kawan aku ni apa yang mereka dapat share. Kalau mereka baca sendiri pun bagus jugalah. Saya ni bukan pandai tu internet, saya tak pandai. Handphone saya cuma ada, ni pun orang pasangkan WhatsApp dengan SMS. Pada saya tu dah cukup canggih lah. Dah cukup canggih ya. Daripada saya dah cukup canggih. Facebook pun saya tak ada. Saya tak pandai lagi. Email lagi saya tak tahu apa sekarang, macam-macam tahu. Ada nama iPhone, ada nama iPad, ada nama Instagram, ada nama macam-macam tahu, kita tak tahu. Ada nama Telegram. Setahu kita dulu Telegram orang mati kan. Kalau di kampung-kampung Telegram tengok baca Tok Saleh meninggal di Muar. Allah, dengan tu Telegram lah kita nangis-nangis ya. Setahu kita Telegram tu orang mati kan. Sekarang bilang pakai Telegram tak kena pergi post office ke? Kan dulu kan Telegram post office. Aku tak pandai. Habis awal-awal PKP saya dalam dah first 10 days saya tak ada kuliah, tak ada apa. Aku cari akal. Konon saya taruh stand gambar, saya taruh phone, rakam gambar saya sendiri, saya cakap lah, baca kitab saya cakap dalam 15 minutes. Lepas tu alhamdulillah ada. Saya try tu masukkan dalam WhatsApp send, dia tak layan pun. Pasal dia bilang besar sangat. Bilang macam mana orang boleh sampai berjam-jam dia boleh cakap, boleh masuk. Bilang Ustaz kena pakai ini ya. Saya bilang tolong ajarkan saya. Kalau orang tahu takkan aku tak tahu ya. Kawan saya pun datang gini, dah lah aku tak faham. Dah lah Ustaz saya datang, saya bikinkanlah hari-hari. Alhamdulillah pahala kawan kita Abdul Hadi, Harisa, Ustaz Amli hari-hari datang internetkan kami. Jadi kadang-kadang terlewat datang, aku tunggu tak pandai bikin. Alhamdulillah kawan bantu. Yang saya punya keluar internet semua kawan yang bantu semua. Kawan bantu. Saya bilang kesian kawan-kawan aku. Alhamdulillah bulan puasa siapa yang ikuti saya punya kuliah bulan Ramadan, ada yang ikuti. Ada ya. Alhamdulillah banyak juga kita dapat share dengan kawan-kawan kita ya. Alhamdulillah. Tapi kalau suruh pilih kita nak pilih yang mana? Sebaik-baiknya jangan pilih lah. Apa Allah Ta'ala takdirkan kau terima sajalah ya. Kalau kita pilih macam suka yang begini, tapi fikir-fikir tak, mana kita boleh nak pilih. Apa Allah Ta'ala beri itu saja. Mana kita boleh nak pilih. Apa Allah Ta'ala beri semuanya boleh. Jangan masih nak pandang nak pilih. Jangan masih nak tertoleh-toleh. Buat apa saja amal asalkan saleh. Begitu ya. Mudah-mudahan terima Allah Ta'ala. Kalau tidak akhirat nanti kita payah. Mata dia sejengkal peluh meleleh. Allah. Kita punya kuliah sampai pukul berapa? 10.30. Alhamdulillah, syukur. Minta maaf tadi saya datang pun lambat sikit, ada urusan tadi. Selalu tergendala tau.
apa adalah saja urusan. Kadang-kadang kat Batu Pahat pun itu kita tengah nak keluar, orang Assalamualaikum datang dari KL, macam mana tamu nak datang, kadang ada keperluan. Dan kalau jemaahnya rela, bermakna awak pun dapat pahala atas kita layan orang apa semua tadi. Awak dapat pahala. Kenapa? Awak rela cikgunya attend to something, your time tau, your time, your perjanjian dengan you, your appointment dengan you namanya. You rela kasih waktu you sikit untuk kita buat ni, you pun dapat pahala. Apa kecuali kita lambat pasal kita berjoget ke apa tu, na'udzubillah ya. Nah, itu aku jawab sendirilah. Ini kalau kita lambat pasal ada rakyat tamu ke, pasal ada perkara-perkara yang tak boleh dielak, awak rela, awak pun dapat dosa. You contribute. Contribute apa? Contribute your part of your time. Firmannya lagi, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Artinya, sungguhnya mereka telah berlomba-lomba dalam usaha kebaikan. Bukan tak amal, berlomba-lomba buat kebaikan. Bermakna berlomba-lomba juga tinggalkan kemaksiatan. Dan mereka berdoa kepada kami. Masya Allah, dahlah berlomba-lomba melakukan amalan. Berdoa tetap kepada Allah Ta'ala. Apa yang mereka doakan? Dengan penuh harap dan takut. Ini orang-orang yang disukai oleh Allah Ta'ala ya. Dan mereka itulah orang-orang yang tunduk hatinya kepada kami. Jangan tak amal tetapi tak tahu harap saja. Tuhan Maha Luas Rahmat, maksiat suka hati kau joli macam-macam, segala arak, segala judi, segala zina, segala liwat kau bikin bukan-bukan, na'udzubillah. Syurga harap. Tuan pembohong. Yang nama harap ada usaha menyelamatkan diri. Kalau terbuat salah, takut dan tobat, tak nak buat lagi, harap. Ada usaha baru ada harap. Contoh, orang tanah, semua tanah, dia dah semai padi, dia ada siram, kemudian dia harap tak? Harap. Yang menghasilkan padi dia tu siapa? Allah. Tapi dia kalau harap, ya, dia ada harap, dia ada semai, okey. Dia ada harap, dia ada semai, tapi tak ada siram. Boleh harap tak? Itu namanya tak boleh diharap. Baik. Tetapi kalau yang satu lagi, dia tidak semai, dia tidak siram, bahkan dia punya tanah dia tu, bendang dia tu semak samun. Mudah-mudahanlah tahun ni kita dapat padi banyak. Padi apa? Padi lalang? Padi apa? Itu namanya harap ke? Itu namanya bukan harap. Kau biarkan semak samun, kau biarkan hatimu bersemak samun dengan segala dosa, kemudian harap syurga Allah Ta'ala. Istilahnya don't dream. Don't dream. You have to do something, kemudian harap. Do-nya is what? Takut. Dengan buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Kemudian barulah harap. Begitu ya. Do-nya apa? Bersihkan segala semak, iaitu dosa-dosa. Semai segala benih, itulah amalan. Kemudian harap, mudah-mudahan hasillah tanaman, iaitu apa? Ridha Allah Ta'ala. Ya, begitu ya. Saya bilang kita suka baca kitab gini, macam-macam kita dapat nasihat ya, macam tersiram juga hati kita ya. Orang macam ini terus teranglah kita cakap abang adik lah ya. Kita bukan orang banyak amal ya. Dosa kita macam-macam ya. Tapi umur dah tua, berdebar tau. Berdebar aku nak mati, nak hadap Tuhan, ya Allah, berdebar. Macam mana cemas. Baca kitab-kitab gini tersiram hati kita, ada masih ada peluang rupanya, Allah masih pengampun, ada harapan rupanya. Kadang-kadang buat dosa makin berluasa, macam nobody's business aku kalau buat dosa. Dengan sebab takut terkecut juga hati kita ya. Kalau kita tak baca-baca kitab gini tak gini, siapa nak tegur kita? Siapa kita berluasa membujur lalu melintang patah, buat apa-apa semua tak ada pantang, tak ada salah. Allah. Tapi kadang kita baca kitab ni banyak, kita dapat penghayatan ya. Dapat penghayatan. Syukur pada Allah Ta'ala. Terima kasih banyak-banyak pihak AJK aturkan kuliah pagi ini, dan pihak AJK bersifat tawakal dan syukur dengan buka kuliah kemari, dan kaum-kaum ibu semua, kaum bapa semua datang sebagai tanda syukur dan datang berserta tawakal pada Allah Ta'ala. Semuanya tu ada ganjarannya. Semua tu ada ganjarannya ya. Alhamdulillah Tuhan yang mentakdirkan kita dapat berhimpun pada pagi ini ya. Dapat saling baca, dapat saling menasihati ya. Imam Haddad ni barakat tu, Imam Haddad.
Kita nak bikin hallnya, saya tanya Habib Abdul Rahman, kita bikin hall pakai internet. Kita dah rakam, kemudian dia combinekan dengan cakap Habib-Habib semua, kemudian hall secara internet. Kita di Batu Pahat, kuliah saya Alhamdulillah tahun sepanjang PKP tak ada stop lah, kecuali yang first 10 days yang saya tak tahu bikin apa-apa tu kan. Hari-hari ada 2-3 orang datang kat rumah, ambilkan rakam. Dan hall-hall kita semua ongoing. Setakat 5 orang datang lah, baca maulid, baca apa semua. Dan kita punya nuzul Quran pun ongoing. Kita pergi nuzul Quran dekat Masjid UTHM juga, 4-5 orang aja. Dia buat rakam, kita baca Quran, kita cerita tentang Al-Quran, semua nuzul Quran. Jadi hall Imam Haddad pun kita tanya, kita pun nak bikin live, tapi aku nak bikin di tempat Masjid UTHM, tempat selalu kita adakan hall tu. Kita bilang tawakal Allah, kita bikin setakat 4-5 orang boleh lah, kita rakam aja, tak ada orang datang lah, cuma rakam. 1-2 orang staff masjid, 1-2 orang kawan kita untuk rakam, dah itu aja. Kali pihak masjid alu-alukan, suka Alhamdulillah, jadi dapat namanya hall tu tak putus buat. Kali takdirnya tengok PKP jadi PKPB, boleh 12 orang. Tengok lama boleh 40 orang, Alhamdulillah. Besok nak hall, ini hari Jabatan Agama arahkan masjid boleh 1/3. Masjid UTHM tu besar tau, 1/3 dia boleh sampai 800 orang. Maka besok nak hall, dia bilang, Ustaz boleh 800 orang tau Ustaz, dah lulus Jabatan Agama. Ya, saya serahkan pada pihak masjid. Kalau pihak masjid bilang open, kalau tidak kita still close. Open Ustaz, panggil orang datang. Alhamdulillah hall kita pun taklah sampai 800 orang sajalah. Banyak-banyak dalam 300-400 orang, 400-500 orang tu adalah juga datang ya, laki-laki perempuan ya. Jadi hall dia dapat buka mula PKP yang boleh dah buka itu, terus awal mula hall Imam Haddad. Jadi hall Imam Haddad, subhanallah, Imam Haddad ni kuman ini mencegah macam-macam, tapi hall dia Allah loloskan juga. Takdirnya reda pulaknya, takdirnya reda. Subhanallah, Imam Haddad ni karamahnya macam-macam. Saya suka baca kitab dia. Kita tak rasa baca kitab ni rasa kitab 400 tahun tak? Tak rasa ya, macam kitab kita rasa macam ustaz kita bicara depan kita. Imam Haddad pun cakap ni sebetulnya. Ya, subhanallah, saya suka sekali. Karamah dia tinggi. So, siapa baca kitab Haddad, baca sendiri kat rumah ya, baca sendiri. Baca kitab Imam Haddad. Kan Nabi bilang siapa baca kitab tanpa guru, syaitan jadi gurunya kan. Dia mohon, ya Allah, kitab aku kecualikan, jangan izin syaitan jadi gurunya. Dan dia wali, doa dia kabul. Lepas tu kita baca kitab dia, selamat. Tak boleh tersalah faham. Dan kitab dia simple. Dan satu lagi dia bilang, siapa baca kitab aku dan dia bilang aku guru dia, memang aku guru dia. Jangan catat dia sebagai dosa ya Allah. Jadi kita bilang, guru kita siapa? Imam Haddad. Bila masa kau jumpa dia, aku baca kitab dia. Why? Salah satunya memang kerana karamah dia. Salah satunya kerana apa? Si Imam Haddad ni matanya tak melihat, buta. Jadi cakapan di tulisan ini bukan bahasa tulis tau, bahasa cakap. Jadi kita baca kitab dia ni macam kita baca syarahan dia. Dan macam guru lah. Begitu ya. Kitab dia Alhamdulillah, syaitan proof kitab dia. Sesat proof kitab dia. Dapat apa macam-macam berkat kepada kitab dia, macam-macam. Dia mujaddid kan. Jadi mujaddid dia turun ya. Dan kitab-kitab dia semuanya apa tahu? Manual to live during the era of Imam Mahdi. Dia bilang tidaklah aku buat ini semua, iaitu kitab-kitab tasawuf dia, kecuali as my preparation to meet Mahdi. Imam Mahdi kena kitab, yes, kitab Mahdi tu wali Allah. Mahdi tu sifat-sifat mahmudah, tak ada sifat-sifat mazmumah. Mahdi tu orang murni. Mahdi ataupun Dajjal saja itu jam. Kalau no Mahdi means Dajjal. So Imam Haddad bilang aku prepare all this untuk apa? Untuk jumpa Mahdi. Dia tulis tu semua untuk diri dia kan. Dan dia tulis biar orang lain boleh dapat baca. Dan kalau aku jumpa Mahdi, aku berjuang bersama Mahdi. Umur dia 89. Kalau aku tak jumpa Mahdi, aku harap kitab aku dapat dimanfaatkan oleh mereka yang jumpa Mahdi. Sekarang siapa punya time yang closer to Mahdi? Our time or his time? Our time ya, our time. We need this kind of books untuk hidup dalam zaman bercelaru begitu ya. Alhamdulillah, kita dapat manual untuk menghadap zaman Imam Mahdi. Era dia tu yang sangat membimbangkan. Sangat membimbangkan. Mahdi pun orang boleh reject. Firmannya lagi, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya sungguhnya orang-orang yang beriman. Iman ya. Iman terhadap ganjaran, iman terhadap siksaan, iman terhadap bertemu dengan Allah. Dan orang-orang yang berpindah daripada negerinya
bukan kecil punya amal tau. Pindah, hijrah, ya. Ada pengorbanan di situ. Dan bekerja keras di jalan Allah. Nombor satu iman. Kemudian sanggup change keadaan, tukar dari gelap kepada terang. Sanggup tinggalkan segala kegiatan yang jelek-jelek. Sanggup tinggal negeri yang payah. Sanggup hijrah lah ya. Kemudian kerja keras, lawan hawa nafsu. Kerja keras, tahan ngantuk. Kerja keras, tahan lapar. Kerja keras, cari ridha Allah Ta'ala. Dah gitu semua, barulah mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Tuhan. Without doing all this, kau kira bukan nak harap rahmat. Kiranya kau angan-anganan. With all this, masih tetap kena harap. Macam mana pula kalau tak ada all this nak harap saja? Ataupun ada all this dan tak nak harap, pun tak boleh. Ada ibadat, ada hijrah, ada juang jalan Allah, ada kerja keras. Tapi tak ada harap, tak boleh. Tak ada ini semua, harap saja pun tak boleh. Kena buat plus harap. Buat urusan kita. Harap karunia, urusan Tuhan. Maka yang kita harap dari urusan Tuhan, karunia, itu kita pasangkan harap. Urusan kita ialah kerja, ya. Dan Tuhan itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah memvaluekan usaha daripada kita. Kita bilang tadi kita bilang kalau kita kena masuk jail, kita tebus dengan 1000 aja boleh. Tapi dengan Allah Ta'ala, tebus dengan sebutir tamar, separuh butir tamar pun boleh. Nabi bilang, dindingi diri kamu, bentengi daripada api neraka, walau dengan separuh daripada sebutir tamar. Pemurahnya Allah Ta'ala. Lindungi daripada kena fine, kena saman, walaupun kau hanya bayar fine setakat 50 sen. 50 sen dengan Allah boleh, walau separuh biji tamar boleh lepas daripada api neraka. Apalagi dengan seekor kambing, ya. Apalagi dengan seekor kambing, ya. Allah Maha Penyayang, ya. Iaitu Allah menghargai segala jerih payah kita, ya. Dah lah, ya. Ini kita cakap terus terang lah, ya. Buanglah kegiatan jelek-jelek kita sudah. Memang dia satu dosa pun dosa. Dan tak bagus sebetulnya. Hanya kau saja rasa seronok, tapi sebetulnya beracun. Sebetulnya it kills you. Bukan hanya kill your diri tau, kill your iman tau. It destroys you. Bukan hanya membinasakan kau punya dunia, kau membinasakan orang semua happy-happy kat syurga, kau menjigit-jigit dalam api neraka tau. Sudahlah. Cukuplah yang sudah-sudahlah. It's worth berbaloi anda tinggalkan kegiatan jelek anda semua untuk tuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat berbaloi. Manis maksiat anda tu kan manis, itu racun dan tipuan, ya, dan siksa menunggu, ya. Itu confirm, ya. Berbaloi tau, anda tinggalkan kenikmatan yang anda menggeletar nak tinggalkannya. Anda tinggalkan kenikmatan yang anda dah berkecimpung 20 tahun. Anda tinggalkan kenikmatan untuk anda hidup lagi 20 tahun. Berbaloi, lepas tu anda bahagia tak kena siksa berjuta-juta tahun. Anda dapat nikmat berjuta-juta tahun tak kunjung sudahnya. Sudahlah. Surrenderlah dengan Allah Ta'ala. Sujud pada Allah Ta'ala. Throw everything away. All those bad deeds, all those dirty practices. Sudahlah. Tinggal sudah. Allah call you, Allah love you. Maksiat is jijik, maksiat is kotor. Maksiat murka Allah yang sangat kasih pada kita. Allah bukakan jalan yang luas, jangan kau tak nak masuk, ya. Jangan tak nak masuk. Masuk kembali kepada Allah. Sudahlah, yang sudahlah. Jangan nak teruskan juga, istilahnya tak perlu kau nak pertahankanlah kemaksiatan. Tak ada manfaat langsung. Bahkan full of mudarat, ya. Firman-Nya lagi, wa dzakir lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas saati musyfiqun. Artinya, sebagai peringatan, wa dzikran lil muttaqin, bukan wa dzakir, wa dzikran lil muttaqin, sebagai peringatan bagi orang yang bertakwa. Orang bertakwa iaitu orang yang junjung titah perintah, meninggalkan segala yang ditegah, iaitu mereka yang takut kepada Tuhannya dalam hal yang gaib, ya, takut pada Tuhannya, ya. Dan mereka penuh ketakutan kepada saat, iaitu saat berjumpa dengan Allah Ta'ala, ya. Takut. Semua ciri-ciri orang ni ada takut kepada Allah Ta'ala. Takut pada Allah Ta'ala. Terbalik, ya. Sepatutnya yang makin banyak dosa, banyak takut, ya. Tapi makin kita buat dosa, makin luput itu takut. Sepatutnya yang banyak dosa makin takut, ya.
Ini yang makin banyak dosa makin tak takut. Makin steady saja. Buat bodoh saja. Dan buat macam-macam dosa, macam-macam kerana tetap pakai serban, pakai syal. Semua orang ingat kita orang baik-baik. Malu pada Rabbul Alamin. Malu pada ya Allah, takut pada Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan Tuhan tutup kelak keaiban kita dari dunia sampai akhirat ya. Minta ampun, mudah Tuhan ubahlah dekat 10 Zulhijjah ni, Tuhan berubahlah. Ya Allah, dengan kelembutan-Mu ya Allah, halang kami daripada maksiat ya Allah. Bantu kami untuk melakukan taat ya Allah. Bantu kami dapat jadi hamba yang patuh padamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang taat dan penuh iman padamu ya Allah. Jangan kami mati kecuali kami mati dalam taat padamu dan terampun segala dosa, sehingga kami menghadap padamu dengan hati penuh ceria dan gembira, dan kami juga digembira olehmu ketika kami menghadap padamu ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami bermohon padamu ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Firman-Nya lagi, walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Semua ni ayat-ayat mengenai takut dan harap dan takut ya. Baik, artinya, dan orang-orang yang memberikan pemberiannya dengan hatinya yang takut. Berikan pemberian, berikan sedekah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka akan kembali kepada Tuhannya ya. Keluarkan hartanya, memberikan pemberiannya dengan takut, dan mereka tu kembali kepada Tuhannya, dah standby untuk nak menghadap Tuhannya sebelum dia menghadap kepada Tuhannya. Begitu ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu hina yadhkuruni. Artinya firman Allah Ta'ala, aku berada pada sangka hamba-Ku terhadapku, dan aku senantiasa bersamanya setiap ia mengingati aku. Subhanallah, aku pada sangka hamba-Ku. Kau sangka, itulah Tuhan. Setengah hadis terakhir, aku pada sangka hamba-Ku terhadapku, maka sangkalah semaumu. Macam aku ni rasanya sangka aku neraka punya. Kalau mati mesti kena seksa punya. Dosa aku banyak. Begitulah kau akan dapat. Kau boleh sangka baik, kenapa kau sangka buruk? Dosa aku banyak, dosa aku besar. Tapi Tuhan aku Maha Pengampun. Tuhan aku akan save me. Aku buntu jalan terhadap maksiatku, tapi Tuhanku tak kurang jalan. Tuhanku nak kendak apa semuanya boleh, kendaknya juga lulus, maka Tuhan aku akan luluskan aku dapat jaya tobat sebelum mati aku. Amin ya Allah, aku mohon. Dan begitulah. Besar dosa aku, tapi Tuhan aku akan tutup aib aku di yaumil akhir, dan aku harap tutup aibku di dalam dunia. Begitulah. Apa yang tidaklah kau diberi sangka, kecuali itulah Tuhan dah sedia. Dan kita nak sangka tu pun dengan gerakan Allah Ta'ala kan. Jadi kau dapat sangka baik tu, tandanya kau nak dapat baik. Maka sebab tu kau digerakkan untuk sangka baik. Dan kau jangan ragu-ragu nak sangka baik. Ya, aku sangka aku masuk syurga, aku sangka aku mudah, aku sangka husnul khatimah. Kau takkan dapat sangka begitu pun, kecuali memang Allah Ta'ala dah sediakan. Kau digerakkan untuk sangka gitu, maka kau jangan agak-agak untuk sangka yang baik-baik. Kau sangka baik-baik bermakna dah ada sedia pun dari pihak Tuhan nak karunia ya. Jadi sangka yang baik-baik. Aku nanti putus akhir hayat. Bukan kiranya overconfident ya. Harap tapi sangka. Tapi aku dapat tinggal maksiat. Aku dapat bentis itu dosa pada akhir hayat. Aku dapat syahadat. Aku dapat pengampunan Allah. Aku dapat pengampunan Allah Ta'ala sehingga aku melonjak kerana diampun oleh Allah Ta'ala. Kubur aku akan diluaskan oleh Allah Ta'ala. Zan, pasang zan. Semahunya pasang zan. Semuanya pasang zan. Sebab itu Habib Ali bin Ja'far ya. Kita potong sikit daripada bab ni ya. Habib Ali bin Ja'far. Tahu Habib Ali bin Ja'far? Al-Indros, Batu Pahat ya. Wali besar, wali kutub ya. Dia paling pantangkan kita kira duit. Dia paling tak suka kita kira duit dan kira apa-apa.
Sebab kira-kira itu kiranya jangka. Jangka tu maknanya zan. Dan yang kau perzankan tu sebetulnya Allah Ta'ala tau. Maka kau jangka begitulah saja. Kau dah ada gaji 1 bulan sekian, tiap-tiap bulan dah cukup. Don't do budgeting anymore. First few months okay lah, do certain budgeting. Jadi kau dah tahu, aku kalau derma sekian, derma dulu ya. Duit api air dah bayar, tepikan sekian. Duit sekolah anak dah tepikan. Duit minyak kereta dah tepikan. Duit itu dah ni dah tepikan semua. Duit sedekah pun aku dah tepikan. Aku dah bukan tepikan, aku dah keluarkan. Aku ada duit saving lagi sekian. Dah bulan-bulan berikutnya tak payah kira. Just follow the same pattern. Asal jangan bazir, asal jangan bakhil. Dah, yang Allah Ta'ala cukupkan. Kenapa tak usah kira? Sebab kau nak kira dosa pahala. Sebab kau nak kira tentang dekat pada Allah Ta'ala. Kau malah itu consume your time. Dan kau kira-kira itu semua membuat kau ragu dan benda Tuhan dah tetapkan pun. Jangan kira. Maka jangan kira tau, apa-apa pun jangan kira. Saya kalau daripada KL ke Batu Pahat, kalau saya tekan minyak 120, saya boleh reach dalam 2 jam setengah, 2 jam 40 minit. Kau zan begitulah. Kau tekan slow sikit, lambat kau sampai. Kau tekan laju sikit, itu. Ya Allah, aku nak sampai Batu Pahat dengan cepat, Ya Allah. Mudahkan aku punya urusan, Ya Allah. Aku tak berani nak drive laju-laju pasal aku takut, Ya Allah. Kau bantu aku, Ya Allah. Dari KL sampai JB 2 jam. Sebab kau tak pasang zan, kau tak ada pasang jangka. Dan kau tekan berapa? Kau tekan 110 tak lebih. Yang sampaikan kau Allah. Itu don't put limitation kepada Tuhan yang tak ada limit. Jangan put limitation. Lepas tu jangan suka biar Ali tak kasih kita buat jangkaan kita. Apa jangka kita itu zan lah, maknanya pada aku begini cukupnya. Alamak, nasi ni aku masak mie ni 2 kilo. 2 kilo kalau makan orang dalam 10 orang cukup tak ya? 2 kilo minta maaf saya tak faham. Cukup ya? Ini pula kata nak datang sampai 45 orang, macam mana? Kau bilang 2 kilo untuk setakat 10 orang? Setakat 10 orang. Orang ke-11 datang aja tak cukup. Ya Allah, ini rezeki daripada engkau dan tamu semua datang bawa rezeki dia masing-masing. Dan aku hanya saja inilah aku termampu siapkan. Nak pergi kedai pun tak sempat. Nak bikin apa semua gitu. Dan orang nak datang, ahlan wa sahlan, cepat datang. Taulah Tuhan adjustkan. Takdirnya, kita dah makan, tak apa terima kasih. Dia makan juga tapi sikit umpamanya. Ataupun takdirnya, kita dah siapkan 2 kilo untuk 10-15 orang. Sekali datang 40 orang. Takdirnya ada pula orang kasih jiran kita, kasih roti pecanai ke, kasih apa ke. Jadi lebih daripada cukup. Jangan suka limit-limit. Jangan suka limit-limit. Sedar. Kalau nak kenduri kahwin pun, jangan kau penakut sangat. Dah bikin kad sekian, suami isteri, taruhlah 700 orang. Orang sekarang kenduri kahwin, jemput orang dapat berapa orang? Biasanya lah 1000 lah ya. Dulu zaman saya kakak-kakak semua kahwin semua. Itu jam kalau jemput orang 2000 tau, 3000 tau. Mak-mak kita zaman dulu punya zaman ya. Bikin kad jemputan sampai 1000, jadi suami isteri dia jadi 2000. Bikin dia tak cukup, print lagi 500, print lagi. 2000 tu biasa jemputan orang. Semua dijemput secara jauh-jauh. Sebab zaman dulu kau tak jemput orang marah. Sejarah-sejarah jauh yang dah pindah-pindah jiran, dah pindah mana pun, call, pergi jumpa. Sekarang orang sebelah rumah tak jemput pun dia lagi suka. Sekarang lain cara dia. Begitu. Kau bikin kenduri kahwin ke kenduri apa, punyalah penakut. Datang, saya jemput suami isteri aja ya. Dia tahu orang yang kau datang bawa anak cucu menantu semua. Suami isteri. Yang ada pula boleh tanya, datang ya, confirmkan ya, ada SBP ya. Punya penakut. Kau punya zan sudah, kau invite. Sekali alamak, aku order nasi 700. Sekali aku dah terjemput 1000 lah, macam mana? Kau jangan bimbang, kau serah sama Allah. Allah yang adjustkan. Pokoknya kau jangan bilang, saya cancel ya, tak ada dijemput ya. Ataupun kau tahan bersusah payah, tambah lagi 300-400. Jangan, Nabi dah bilang, makanan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang. Nabi dah bilang, makanan 2 orang cukup untuk 4 orang. Tawakal ala Allah. Nanti yang ni datang, bawa menantu, bawa cucu. Minta maaf saya bawa je sebab dia pasti nak pergi kamu. Jadi on the way bawa sekali. Boleh ya? Boleh, halal, bismillah. Terima kasih, kita happy lagi. Silakan. Jangan lama, aku dah bila jemput suami isteri bawa. Jangan. Takdir dia bawa orang lebih. Takdir yang lain pula tak dapat datang, ada gendala. Allah yang adjustkan. Tahu-tahu cukup sama Rab, ada baki lagi. Ada baki lagi. Subhanallah. Nanti kita boleh kira tahu tamu kita datang tu macam mana kita nak kira tamu datang berapa banyak. Macam mana kita boleh kira? Bunga telur. Ini kita orang zaman dulu pun kerja kahwin gitu.
Dia ada bunga telur. Bunga telur kan kita siapkanlah mangkuk ke botol-botol lah apa gitu kan. Kita kan tahu kita beli berapa. Beli bunga telur pun pakat dengan Cina tau. Kalau tak habis gua kasih balik, gua tukar barang. Boleh. Betul. Kadang-kadang tak habis, nanti ini zaman dulu punya orang kerja kahwin ya. Tak habis balik, tukar periuk besar ke, tukar apa. Cina nanti dia tahulah jual. Kita tukar barang lain, ambil duit balik tak boleh. Semua dah pakat. Kira aku siapkan bunga telur 800, keluar 750, bermakna yang datang 750. Dan kurang sikit pasal apa? Budak-budak yang ada ambil lebih apa semua kan. Bunga telur 750, bermakna tamu kau lebih kurang dalam 700 yang datang. Padahal aku ada makan 500 saja tau. Boleh cukup pula. Allah yang cukupkan. Allah yang cukupkan. Kita boleh tahu tamu datang tu kira bunga telur. Ni orang zaman dulu punya cara bajet lah. Kan tahu orang tua lama-lama tahu cara kenduri kawan orang dulu kan begitu kan ya. Sekarang semua pakai catering, tak ada kira. Kalau orang datang ramai sikit pun itu juga. Dulu lain cara kita kenduri kahwin, cara gitu. Tawakal ala Allah. Berani masak sekian, tapi undang serah. Cukup, setiap orang boleh dapat bungkus lagi bawa balik. Cukup. Tawakal ala Allah. Zan, insya-Allah Allah cukupkan. Cukup. Zan, tak cukup lah ni, tak cukup. Begitu ya. Zan, serah saja pada Allah Ta'ala. Allah bilang boleh, boleh. Kau jangan gantungkan kepada kau punya ketidakmampuan. Gantungkan kepada Yang Maha Kuasa Ar-Rahman. Maka segala akan berlaku lebih daripada dugaan. Tidak perlu kau takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ada kecurigaan. Asal kepada Allah Ta'ala jiwa penuh kemantapan dan ketenangan. Wallahu alam. Lain kali kita buat ini sambungan ya. Kita sambung pada pertemuan akan datang. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita. Mendoakan sahabat-sahabat kita selalu ya. Mendoakan mudah-mudahan kita mudah segala urusan kita ya. Allah Ta'ala berikan kita nak mati ya. Ingat nak mati tak hanya berapa hari lagi ya. Nak mati jaga hari Arafah ya. Ibadat jangan tinggal hari Arafah. Hari Raya Haji sembahyang sunat hari Raya Haji di rumah. Kalau boleh pergi masjid, tak boleh di rumah. Orang kaum ibu sembahyang di rumah, jangan sembahyang di masjid, tak bagus ya. Sembahyang di rumah. Masjid ni dah ada jemaah belum? Ada sembahyang. Kuliah-kuliah ada juga. Baguslah, alhamdulillah. Patuh SOP. Buka tak apa, tawakal Allah. Tuhan ada, Tuhan peradakan. Tapi patuh SOP. Kalau kau tutup, orang kerajaan dah kasih sekian-sekian, kau tutup lagi, on your own tau. Kalau sekarang lah umpamanya Tuhan tanya, why you close the mosque? Oh ya Allah, pasal pihak menteri begini. Kalau nanti kau yaumil akhir yang dia dah beri, kau masih takut sendiri, kau jawab sendiri tau. Kenapa kau masih tutup ini masjid? Kenapa kau masih buka kuliah? Pihak kementerian bilang, not me. Buat apa? I have given permission, I have given instruction. Kau jawab sendiri. Atas dasar apa? Atas dasar kau penakut dan tak ada tawakal Allah. Tapi kalau kita masih dalam PKP, masih dalam jangkaan tu, kita masih boleh, ya Allah terima ni sebagai satu keunduran. Tapi mereka dah beri, kau tak nak buka, kau jawab sendiri tau. Tanggungjawab Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Hari Raya Haji. Semoga Allah Ta'ala beri kita haji yang mabrur. Semoga Allah Ta'ala beri kita peluang lagi menghadap Baitullah dan tawaf ya. Semoga Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Ta'ala berikan ketabahan bagi hamba-hambanya seluruh dunia dalam menghadapi wabak ini. Allah bebas nak bikin apa, Allah bebas. Kita terima apa kudrah Allah Ta'ala ya. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.